syarikat korang ada sijil akuan status PKS. Apa PKS ni? Untuk apa kita kena ada sijil tu? Apa kelebihan-kelebihan dia? Bermula pada pertengahan bulan Mac 2020, SME Corp Malaysia telah melaksanakan inisiatif untuk mengesahkan sama ada sebuah syarikat atau perusahaan itu berstatus perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS ataupun tidak. Status ini adalah untuk memastikan bahawa setiap PKS yang memohon untuk mengikuti program ataupun bantuan dan apa-apa insentif yang ditawarkan khas untuk PKS memenuhi definisi nasional yang telah ditetapkan oleh kerajaan melalui Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Kembali ke channel DDAD. Untuk perkongsian dengan rakan-rakan usahawan, kali ini aku nak kongsikan dengan korang tentang sijil akuan status PKS. Dan aku juga akan go through macam mana kita nak mengisi borang bagi mendapatkan sijil akuan ini. Wajib ke kena ada sijil akuan status PKS ni? Kalau dalam skop untuk menjalankan sesebuah perniagaan, tak wajib. Sebab sijil ni hanyalah sebuah sijil akuan untuk menentukan saiz firma sesebuah perniagaan tu sama ada dia di bawah definisi PKS ataupun tidak. Jadi bila status saiz firma ini telah ditentukan, secara tidak langsung syarikat ataupun perusahaan yang telah mendapatkan status PKS ini layak dipertimbangkan bagi mengikuti program-program serta mendapatkan bantuan dan insentif yang telah diperuntukkan untuk PKS. Seperti yang korang sedia maklum, sekarang Malaysia dalam rangka untuk memulihkan semula ekonomi, terutama selepas kehadiran wabak COVID-19 yang menyebabkan perkembangan ekonomi sedikit terbantut akibat daripada PKP dan sebagainya. Jadi untuk skim rangsangan ekonomi ni, kerajaan telah menyediakan bermacam-macam pakej ransangan untuk membantu perusahaan dan peniaga untuk merancangkan kembali ekonomi dalam negara. Jadi setiap agensi-agensi keusahawanan dan badan-badan bukan kerajaan yang nak menyalurkan sama ada dari segi fasiliti untuk perniagaan, kemudahan-kemudahan pinjaman, geran, bantuan peralatan dan sebagainya, mereka ini akan memohon pihak usahawan untuk mengemukakan sijil akuan status PKS untuk menentukan sama ada anda berada dalam kategori mana dan secara tak langsung melayakkan anda untuk memohon permohonan tersebut. Jadi sebagai usahawan, kalau kita tidak memohon sijil akuan status PKS ini sekarang, ianya tersangat rugi kerana sekarang ni pendaftaran percuma dan sijil akuan sah untuk tempoh 1 tahun. Untuk makluman semua, sepatutnya kita kena bayar RM100 untuk sijil akuan status PKS ini dan tempoh sah sijil tersebut adalah untuk 2 tahun. Sijil ini kita kena renew semula setelah ia tamat tempoh kerana kemungkinan dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun tersebut perkembangan syarikat ataupun sebuah perusahaan itu telah meletakkan dia berada dalam kategori yang lain daripada permohonan yang sebelum ini. Seperti yang korang tahu, PKS terbahagi kepada sektor mikro, perusahaan kecil dan perusahaan sederhana. Kelas-kelas ini tadi ditentukan oleh beberapa kriteria lah dari segi jualan tahunan ataupun melalui bilangan pekerja yang korang miliki lah. Namun dengan adanya sijil akuan status PKS ini, ia tidaklah bermaksud untuk memberi kelulusan automatik kepada sesebuah syarikat itu untuk menyertai program-program ataupun mendapatkan insentif, kemudahan kewangan dan sebagainya. Memandangkan kemudahan dan fasiliti sebegini lazimnya mempunyai kriteria kelayakan lain yang perlu dipenuhi bergantung kepada objektif program tersebut. Okay, tanpa membuang masa, aku nak share dengan korang macam mana kita nak mendapatkan status sijil akuan ini dan mendaftar perniagaan korang dengan SME Corp. Untuk syarikat milikan tunggal, setelah korang berjaya mendaftar dan mendapatkan
username dan password untuk login masuk. Aku nasihatkan untuk korang untuk prepare awal-awal 4 dokumen penting untuk korang melengkapkan borang ni. Pertama, soft copy salinan daftar syarikat SSM. Ianya boleh dalam format PDF ataupun format JPEG. Kedua, penyata untung rugi syarikat. Pada yang belum tahu macam mana nak buat penyata untung rugi ni, dalam video sebelum ni aku ada sharekan sebuah perisian perakaunan yang sangat direkomendasikan untuk perusahaan-perusahaan kecil bagi membantu korang menyediakan laporan akaun, dan salah satunya adalah laporan penyata untung rugi. Pada yang nak terlepas video sebelum ni, aku akan tinggalkan link di bahagian description di bawah. Dokumen yang ketiga adalah penyata caruman KWSP, ataupun kalau korang tak ada, cara yang lebih mudah adalah menyediakan carta organisasi. Dan dokumen yang keempat adalah soft copy borang trust SSM, iaitu lampiran bahagian maklumat pemilih dalam SSM kita. Biasanya dia muka surat yang terakhir. Itu saja, empat dokumen ni saja. Sediakan dulu dalam bentuk PDF ataupun JPEG. Bila korang dah standby 4 dokumen ni, okey, kita dah boleh mula. Okey, mula-mula buka dia punya URL, iaitu smecorp.gov.my/rec. Okey, pada laman tersebut, untuk yang masih belum mempunyai akaun, klik pada link daftar akaun baru. So selepas kita klik link tersebut, nanti halaman baru akan ditampilkan, komplit dengan video tutorial bagaimana nak mengisi borang pendaftaran di sebelah tu. So kita boleh mengisi sambil dengar penjelasan daripada pegawai yang terbabit. Tapi actually dia punya pendaftaran untuk akaun login ni sangat simple. Kita just masukkan email, nama penuh, lepas tu kata laluan tu kita cipta sendiri apa password yang kita nak gunakan. Kita ulangkan 2 kali. Lepas tu soalan security pun kita boleh pilih. Soalan security ni diperlukan bila katakan next time masa kita nak login kita terlupa password. Jadi untuk nak resetkan password kita perlu menjawab soalan security ni. Lepas tu masukkan captcha punya word kat bawah tu, dan kemudian klik daftar. Untuk sebelum-sebelum ni kita diperlukan untuk membuka email dan klik pada link pengaktifan yang dihantar ke email kita. Tapi yang terkini ni, bila kita completekan registration form tu, dia terus bagi link yang kita boleh klik untuk aktifkan akaun tadi. Tapi kalau di email yang ada link pengaktifan tu, kita boleh terus klik kat situ jugalah, tak ada masalah. So bila kita dah klik link pengaktifan tadi, satu notification page akan terpamer mengatakan bahawa akaun kita telah berjaya diaktifkan lah. So untuk nak login masuk, klik pada link di sini tu. So kita akan kembali kepada page yang asal tadi. Sekarang bila kita dah ada username dan password, kita just masukkan je lah email kita dengan password yang kita gunakan untuk daftar tadi. So bila kita dah masuk ke dalam, kita hanya klik button yang tambah baru /new tu untuk membuat permohonan baru. Okey, ini adalah 4 bahagian pada borang yang perlu kita isikan. Iaitu bahagian pertama ialah maklumat pemohon. Bahagian kedua adalah pengesahan industri utama syarikat. Okey, bahagian C adalah bahagian maklumat pemegang saham, dan bahagian D pengakuan. Okey, kita mulakan dengan bahagian yang pertama. Okey, mula-mula kita masukkan kita punya nombor pendaftaran syarikat. Dan untuk memuat naik kita punya salinan SSM, klik pada butang choose file di langkah 2. Kemudian pilih kita punya soft copy SSM yang kita dah simpan tadi. Bila kita dah pilih dia punya file tu, kemudian klik dekat butang muat naik, upload. Baru dia akan tunjukkan yang borang tadi dah selamat dimuat naik lah. Dah di tanda right. Okay, kemudian masukkan nama syarikat, postcode, daerah, negeri, nombor telefon perniagaan, email perniagaan, dan kemudian kita kena masukkan jumlah jualan tahunan. Jumlah jualan tahunan kita boleh sama ada yang terkini ataupun tahun sebelumnya lah. Dan dekat langkah 2 tu kita
kena muat naik kita punya file pengatur untung rugi. Sama juga, kemudian klik dekat butang muat naik tu, nanti dia akan upload. Okey, kemudian kita letakkan bilangan pekerja sepenuh masa. Ini kita letakkan termasuk diri kita sendiri, sebab kita sebagai pemilik tunggal, kita adalah pekerja pada syarikat kita. So, kalau kita seorang je, letak satu je. So, dekat bahagian sini lah dokumen yang kita perlu muat naik adalah catat organisasi. Macam mana aku buat catat organisasi dengan menggunakan perisian PowerPoint. Sebab dalam Microsoft PowerPoint dia dah ada template yang kita boleh muat turun untuk membuat catat organisasi. Jadi kita just tukar dia punya nama dan jawatan serta gambar kalau nak tak. Kalau tak letak gambar pun kita boleh kosongkan je. So bila dah siap, kita boleh just screenshot ataupun save as JPEG untuk kita muat naik nanti semasa mengisi borang. Aktiviti perniagaan, dia masukkan apa aktiviti perniagaan kita. Dan yang terakhir adalah maklumat tentang contact person lah, pegawai untuk dihubungi. So kalau milikan tunggal biasanya kita just letak kita punya contact number lah. Okay, untuk section B, just pilih industri utama syarikat. Kita cuma boleh pilih satu je kat bahagian ni. So yang ni pun tak ada masalah, just klik dekat radio button tu, pilih satu, then just klik next. Dan kita balik ke bahagian C, iaitu untuk maklumat pemegang saham. Dekat sini yang dokumen yang keempat kita perlukan tadi, iaitu borang trans SSN yang lampiran bahagian maklumat pemilik syarikat. Lepas kita muat naik soft copy dokumen tu, kita just masukkan kita punya nombor IC, nama, lepas tu pemilikan tu kita just pilih mail, Kerajaan Malaysia. Equity tu kita letak 100% sebab kita pemilik tunggal. So, kalau ada perkongsian ke apa ke, letaklah equity tu berapa persen. Dan kalau ada pemegang saham lebih daripada satu, kita kena klik dekat add row tu untuk masukkan pemegang saham kedua, ketiga dan seterusnya. Setelah kita lengkapkan bahagian ni, okey, kita klik dekat next page. Okey, bahagian pengakuan ni kita kena tandakan tik dekat kotak yang dua tu. Pengakuan dan atau perlindungan peribadi tu kita kena tandakan dua-dua tu. Kemudian kalau pengisian borang tu masih belum lengkap, kita boleh klik simpan dulu. So next time bila kita login balik, kita boleh lengkapkan sebelum kita hantar. Tapi kalau tadi kita dah completekan semua dokumen pun kita dah upload, dah tak ada apa yang tinggal, just klik dekat hantar submit. Okey, itu saja. So sekarang kita punya status permohonan sedang diproses. So sekarang apa yang perlu kita buat, just tunggu. Permohonan ni biasanya diproses dalam tempoh 10 hari bekerja. So selepas tu nanti kita akan menerima jawapan daripada pihak Semicorp lah, sama ada permohonan tersebut diluluskan atau tak. Nanti kita akan diberikan sijil digital akuan sah status PKS untuk perusahaan kita beserta dengan dia punya barcode dia. Dan ini adalah contoh sijil akuan status PKS. Sijil ni kita buat turun sendiri daripada link yang sama tempat kita login masuk tadi. So itu saja untuk perkongsian kali ini. Aku harap ianya bermanfaat untuk korang, dan aku juga berharap korang tak berkeberatan untuk sharekan maklumat ni dengan rakan-rakan usahawan yang lain, supaya manfaat ni boleh dikongsikan bersama dengan mereka juga. So sekian saja untuk video kali ini. Kepada yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku. Sehingga itu, jumpa lagi. Assalamualaikum.